Yalah, Amanah ni umur dia baru 8 tahun. Keterujaan ahli untuk melihat Amanah lebih orang kata apa, maju ke depan, mungkin di atas keperluan wajah yang baru. Jadi saya tak boleh nak sekat keterujaan itu, dan terpulanglah kepada ahli-ahli amanah yang akan diwakili oleh setiap kawasan untuk membuat pilihan yang terbaik. Apa hasrat mereka, siapa yang mereka rasa sesuai untuk disenaraikan di kalangan 27 yang paling tertinggi. Kemudian di kalangan 27 campur dengan sayap-sayap Wardah, Awan dan juga Pemuda, mereka akan sama-sama dia berunding siapa yang layak. Dan saya yakin perwakilan bila dia hantar 27 orang ni, dia menghantar mereka yang dia bagi kepercayaan untuk menentukan, dia delegate lah maknanya, untuk menentukan arah hala tuju parti ke mana nak pergi. Dan dengan itu mereka akan melantik lah siapa jadi presiden, siapa timbalan, siapa naib, yang kita nama top 5. Tapi hari tu Abang Mat waktu interview kat sini dia cakap dia tak kisah, dia relax je, and then dia pun serah kepada perwakilan lah sama ada nak pilih dia lagi untuk ketua yang mana ataupun tidak. Jadi pertanyaan kepada Datuk Seri ni, Datuk Seri berminat tak untuk menjadi Presiden Amanah? Saya on the same page dengan dia juga. Macam saya kata, ada 1,500 lebih perwakilan akan membuat keputusan menyenaraikan siapa 27 yang akan dibawa ke nasional. Di kalangan 27 itu, katalah setelah lantik 27 itu campur dengan 3 sayap, mana 30, dia akan duduk dengan dia pula. Dan waktu itu dia akan bincang, yang terbaiknya adalah secara konsensus, atau kalau perlu kepada pengundian, maka adalah kaedah-kaedah pengundian yang akan dibuat, sama ada secara rahsia atau secara angkat tangan dan sebagainya. Dan dari situ saya rasa saya sama macam presiden saya, tidak kisah siapa yang dilantik oleh 27 orang itu, sebab mereka telah mendapat mandat daripada perwakilan. Dan 27 orang inilah yang akan membuat keputusan yang terbaik. Dan saya yakin perwakilan yang bawa 27 orang ini, mereka pun yakin ini orang yang terbaik untuk kami bagi untuk mereka pilih siapa yang layak untuk menjadi presiden, timbalan dan 3 naib mereka. Itu bagi saya sama je. Dan 27 tu siapa-siapa pun layak untuk jadi presiden. Kalau saya duduk dalam 27 tu, layak lah. Datuk Seri Muhammad bin Sabu layak duduk dalam 27 tu, layak lah. Siapa saja tu, jangan kata saya, siapa pun layak untuk jadi presiden. Tapi banyak dikatakan dalam amanah ni dia pakai konsep brotherhood ataupun mesyuarah untuk mengelakkan perpecahan. Jadi selalunya dia akan pilih yang lebih senior macam tu. So apa pendapat Habib? Tu pulang, you define senior macam mana? Maksudnya adakah konsep tu masih relevan nak dipakai sekarang, memandangkan kalau ada parti-parti yang lain dia guna konsep meritokrasi dan berani angkat pemimpin baru dan muda. So macam mana dengan amanah sendiri? Saya yakin antara sifat amanah ialah amanah peduli progresif. So sifat progresif itu tidak akan menghalang mana-mana dari 27 orang itu untuk menyuarakan pandangan dan pendapat dia. Saya tidak fikir kita sehala sahaja berfikir, contohnya bagi kat senior lah, okey, so question ni senior tu siapa? So atau bagi kat orang muda, muda tu siapa? So saya rasa itu bukan isu dia. Akhirnya 27 itu akan memilih siapa yang paling layak untuk membawa parti ini 5 tahun akan datang. Siapa paling layak, nombor 1, kriteria nombor 1, yang boleh memperkasakan dasar rahmatan lil alamin. Dan seterusnya, siapa paling layak di kalangan
Yang 27 ini untuk menjadi jambatan antara kita dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, kita dengan rakan-rakan UMNO, dan paling penting adalah siapa yang akan menjadi jeneral perang nanti untuk pilihan raya umum 2026. So saya yakin kriteria-kriteria itu akan menjadi perbahasan, akan menjadi perbincangan, dan dari situ mereka akan melihat siapa yang paling layak. Dan paling utama kita kena ingat ya, yang berdepan dengan naratif PAS yang kaya dengan fitnah ini ialah mana? Semua kursi yang dipertandingkan ialah kursi PAS. Amanah berdepan, PKR tak berdepan dengan PAS. DAP jauh sekali lah. Jadi kena fikir juga, gelombang yang kaya dengan fitnah ini, siapa yang nak sekat untuk membawa idea-idea yang menyanggahi penipuan, fitnah yang dibawa oleh PAS. So itu semua bagi saya mengambil perkiraan itu, maka mereka akan membincang. Lepas itu terserah siapa yang boleh lead. Saya pun tak tahu apa dia yang akan dibincangkan.